daripada lepas maghrib tu, I dengar orang duk berjalan depan bilik, ketak 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 ketak. Dia bukan berlari, tapi tu tak macam orang pakai terompah tapi jalan cepat, ketak 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 ketak, ketak kan. So macam buat bodoh je lah, ingat kan hotel kot kan, mestilah ada orang jalan kulu kilin. I notice benda tu. Actually kat luar tu tengah berbunyi lagi. Masa tu pukul 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay, video kali ni dibawakan oleh Genshin Impact. So apa Genshin Impact ni, Bis? Okay, kalau korang nak tahu, game Genshin Impact ini satu game adventure RPG yang mempunyai jalan cerita yang menarik dengan sejumlah watak yang unik yang kita akan lalui sepanjang game ini. Apa yang menariknya lagi, game ini terdapat 7 kuasa yang wujud untuk diterokai dengan setiap watak mempunyai kualan kuasa daripada 7 elemen. Nak tahu elemen apa? Kena main game ini. Walaupun game ini sebuah game adventure, namun game ini juga mempunyai mod co-op apabila kita berada di rank 16. Mod co-op ini, kita boleh ajak kawan-kawan kita untuk bekerjasama dalam mengalahkan musuh nanti. Sekarang ni Genshin Impact dah hadir dengan versi 4.3 Rose and Musket. Dalam versi ini, Genshin Impact hadir dengan 2 watak baru, iaitu Navia dengan penampilannya seorang wanita berpayung yang cantik yang datang dari Fortane serta mempunyai elemen kuasa Geo. Korang boleh dapat watak Navia ini pada event Wish Preview untuk Navia dan Kamisato Ayaka. Satu lagi watak baru dalam versi ini iaitu watak Chevrius yang mempunyai watak berkelakuan baik atau seorang peronda yang mempunyai elemen kuasa Pyro. Senang cerita, 2 watak baru ni memang padu. Dan yang paling penting, versi 4.3 ni dah ada weapon baru serta storyline yang baru dengan nama Multiflora Chapter 1. Genshin Impact versi 4.3 ini akan ada 4 event baru dan serta hadir dengan sistem optimize yang baru untuk memudahkan kita lagi dalam bermain game Genshin Impact. And last sekali, akan ada Genshin Concert pada tarikh yang telah ditetapkan seperti dalam skrin ni. So, apa tunggu lagi? Download Genshin Impact sekarang. Guna link dekat description di bawah atau scan QR code ni. Kalau korang nak pre-mortem, guna redeem code yang ada kat di sini. Boleh dapat 60 pre-mortems dan 5 adventure experience tau. Jangan lepaskan peluang ni, okay? Okay guys, sebelum tu abang tak kisah kita dah bercerita tentang Santau Chili. Betul. Jadi yang mana tak tahu kan ni cerita pasal apa ni, dah ada part tu, pergilah part 1. Apa yang payah sangat, pergi dengar dulu. Betul? Okay, sebab cerita part 1 dia memang banyak pengajaran, cerita pun menarik. Jadi di samping nak support kami ni macam mana ni kan, jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang ada media sosial, ada TikTok, ada Instagram, bolehlah like atau follow kami, komen dekat video-video tu supaya kita ni trending, Pis. Betul. Aku ada jumpa beberapa komen kata, wah Santai Cheese sekarang ni dah ada dekat dia punya apa, search tu dah trending, naik kita punya. Betul. Nama ni alhamdulillah ni berkat support daripada korang semua. Dan juga kita nak berterima kasih pada yang sudi datang bercerita juga, yang sudi berkongsi. Okay, jadi kita masih dengan saudara, siapa yang tak kisah, masih lagi Aiman lah. Okay, jadi mungkin ada yang terus datang part 2, tak tengok lagi part 1. Kita masih nak berkenalan lah. Intro, kita perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, boleh kenalkan diri sikit. Okay, thank you Santai Chill jemput. Okay, nama Aiman, asal Negeri Sembilan, masih single. Okay. Boleh promote? Boleh. Sekarang. Okay. Promote nombor 0. Okay, nampak dia tak kisah kan. Okay, baik. So nampak santai sikit kat sini. Okay, alhamdulillah. Hari tu masa part 1 kita dah cerita berkenaan dengan sihir atau santau lah. Santau. Okay. Jadi untuk part 2 ni, adakah masih dengan sihir atau dah lain lah? So, okay, korang nak dengar cerita apa lah? Tokan. Tokan dengan tokan cerita. Oh, okay. Adalah, maybe. So, pick mana yang agak menarik. Okay. First of all, thank you Santai Chill jemput. Okay. Bagi platform untuk bercerita. And then maybe this time nak cerita pasal pengalaman kat sekolah ke? Boleh?
Ramah sekolah. Okay. So kalau kat sekolah ni, okay, sedikit background lah pasal saya ni bukan jenis yang boleh senang nampak. Saya tak nampak. Susah sikit lah. Alhamdulillah lah. Okay, susah nak nampak lah. Tapi adalah pengalaman yang nampak tu. Tapi yang benda ni jadi ada a few times. Ada yang saya nak cerita ni masa zaman kat sekolah lah. Zaman kat sekolah, saya sekolah asrama penuh lah. So tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Tahun tu sekitar, nak cerita lah tahun bila. Kantai pula umur. Okay, faham. Zaman sekolah, saya sekolah asrama penuh dekat Kuala Lipis, Pahang. Masa untuk tingkatan 4, tingkatan 5. And then benda ni jadi masa dekat sekolah kita ada buat inter sekolah punya sukan. Okay. Masa dia buat ni zaman tengah cuti semester tau. Cuti semester. So dia buat ada sekolah a few region dekat area Maktab lah. Okay, Maktab ni a few region akan datang dekat sekolah tu dan menginap dekat sekolah tu. So kita akan buat acara tu dekat dalam a few days kat situ lah. Saya bukan player lah. Saya tak masuk sukan pun tahun tu. Tapi saya jadi komiti untuk jaga buat laporan and then jaga buat news bulletin untuk sports tu. So part of the committee member yang jaga bulletin sukan tu. So ini benda ni jadi masa malam bukan few days, masa malam last kita nak dekat sekolah tu. So sukan semua dah habis. So budak-budak ni yang dah menang semua ni celebrate lah kan. So kalau nak cerita, saya sebenarnya asrama blok bawah, duduk first floor, ground floor. Tapi disebabkan ada sekolah lain datang, so kita kena bagi budak daripada sekolah lain tu untuk duduk kita punya bilik lah. Budak sekolah lain semua dah cuti sem. So yang cuma ada je yang sekolah luar, diorang duduk dekat first ground floor dengan first floor. So yang mana budak asal sekolah tu akan duduk, yang stay dan bekerja untuk hari sukan tu akan stay dekat level 2 dengan level 3 lah. Okay, cerita ni jadi masa malam last tu. So budak dah nak balik, nak sambung cuti sem, kecoh kat bawah kecoh lah, lambat nak tidur kan. Kita walaupun cuti sem ke apa ke, lights off kena lights off juga. Pukul 11, pukul 12 dah kena light off dah. Cerita dia, saya balik masa tu dah dekat pukul 11.30. Budak-budak bilik tak tidur lagi. Sebab budak-budak ni, saya duduk dengan budak form 2 dengan form 3. Sebab diorang pun bertugas juga. So kita main random je duduk. So budak bilik masa tu, budak form 2, form 3 yang bekerja, diorang tengah pack barang nak balik esok sebab cuti sem. Tengah-tengah kita pack barang ni, budak-budak kat bawah ni dah slowly macam tone down sikit lah. Dah diam sikit. Lepas tu, tapi still bising. And then kat sekolah ni ada guard. Okay, guard ni kalau student dia lambat tidur ataupun kalau dia nampak lagi ada lampu menyala, diorang akan datang. So kita akan dengar lah bunyi bunyi motor guard datang. Nanti dia akan berhenti kat depan, dia akan check floor bawah tu, suruh tidur lah. Bilik kita orang ni menghadap ke bangunan akademik, tingkat 3 bangunan akademik. So dekat kira kalau macam ada bilik masuk, pintu masuk terus nampak tingkap. So ada 4 katil. Terus nampak tingkap lah. Kalau nak imagine kan dia, belah tingkap tu tak ada apa-apa lah Jadi nak masuk tu, saya dah kata dekat adik-adik ni, dah lah tidur. Kemas-kemas tak habis kemas, letak tepi dulu, tidur lah. Lepas tu dengar bunyi motor guard datang. Motor guard datang daripada tepi, slowly masuk kan. Dia ketuk tingkap, light off. Dia kata tu, dia ketuk tingkap, light off. Kita orang kata, saya minta dah tuan guard dah datang, suruh tutup lampu. Lepas tu saya tutup lah, tutup lampu. Lepas tu sebelum tutup tu, saya nampak budak-budak sebelah katil saya tu, muka dah putih, muka dia macam orang kata muka pucat. Terkejut kan, dah kenapa budak ni kan. Saya tutup lampu Baiman, kita bukan kat tingkat 3 ke, kenapa ada orang ketuk tingkap? Lepas tu saya kata dah tidur je. Bila fikir balik macam kita kat tingkat 3, macam mana guard ni boleh ketuk tingkap? Sebab bukan ada bukan ada beranda pun kat luar tu. So jadi mind blown sekejap kat situ kan. Esok tu dua budak yang cakap tu, dengan ada lagi seorang budak demam tau. Panas badan dia. Panas. Warden tak ada sebab cuti dah.
Okay. Yang ada cuma ada cikgu yang bertugas lah. Kita panggil cikgu, panggil ada seorang ustaz. Ustaz datang tengok macam ni nak balik ni, demam, tapi dia nak naik bas. Parents tak ambil. Kesian lah kan. Takkan kita nak bagi naik bas dengan ni kan. Lepas tu ustaz tanyalah macam mana boleh demam pula tiba-tiba semalam okey tak? Kata semalam okey ustaz. Kata ini, lepas tu ceritalah kat ustaz apa jadian. Ustaz kata yang pergi tegur kenapa? Ustaz yang dah pergi tegur kenapa? Kata dia yang tegur ustaz, saya tak tegur. Tu saya kata saya okey lah masa tu. Dia tegur, dia pergi tegur, dan seorang tu budak tu memang dia lemah sikit lah kan, sebab dia tidur dekat menghadap tingkap tu. Ustaz kata tak, ustaz dia ambil air putih macam baca, tak tahu baca doa, baca Al-Quran sikit. So kira okey sikit lah, tapi still demam lah sebab benda terkejut kan budak-budak ni. Tak kata nak naik, tak payah balik lagi, duduk dengan dia dekat rumah dia. Tapi rumah ustaz tu dekat luar lah, bukan dekat dalam asrama. Bukan, dia bukan warden, ustaz bukan warden. Balik rumah ustaz tu. Lepas tu dah esok tu baru dia balik naik bas balik ke kampung dia lah. So itu satu cerita yang jadi masa kat sekolah lah, pengalaman. Yang lagi satu cerita ini nampak. Ini sendiri punya masa tu nak SPM. Yang tadi jadi case tu masa form 4. And then yang SPM ni, sebab dulu kita kan study tak boleh, lepas light off tak boleh buka lampu. Diorang cuma study dekat pintu, sebab ada lampu hallway. So diorang akan study kat pintu. Penuh lah budak-budak form 5 ni study kat pintu kan. So kita malas ramai-ramai, kita take inisiatif tidur, bangun sendiri. Bangun, biasa saya bangun, saya akan pergi cuci muka, gigi lah. Pukul berapa tu? Masa tu pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi. Kalau bangun pukul 4.30 pun tunggu jap, pukul 5 baru keluar. Pergi pukul 5, pergi toilet, cuci muka kan, sebab malam tu kita dah sediakan air mineral semua sesat dalam bilik kan. Tak adalah kita nak jalan jauh nak pergi ambil air. Bangun, cuci muka, and then saya akan buka langsir sebab guna lampu jalan. Lampu spotlight dekat foyer. Dekat tempat berkumpul. So dia ada spotlight besar, so kita guna lampu tu je. Satu pagi ni saya buka langsir tu, saya nampak macam ada orang dekat wakaf. Itu wakaf, panggil wakaf apa? Pondok lah. Pondok lah wakaf. Sebab saya dulu panggil wakaf. Dia berdiri tau dekat wakaf tu. Dekat depan wakaf tu semua putih. Putih tau. Tapi bukan putih yang macam tak nampak muka, serabai ke apa, tak ada. Dia macam putih macam, kalau saya nak gambarkan, dia macam Pak Haji. Berjubah lah. Tapi sebab saya jauh, sebab saya tingkat 2, saya tingkat 1, wakaf tu macam dekat bawah hujung sikit. Buka langsir saya nampak. Lepas tu saya nampak dia macam berdiri terpacak kat situ berdiri. Lepas tu dia angkat tangan tau. Dia angkat tangan muka. Lepas tu bila kita tengok betul-betul muka dia kan, muka dia flat, kosong, tak ada muka. Tapi dia angkat tangan. Kita pun rebah lah. Saya terus baring, terus macam tapi tak pengsan. Saya merebahkan diri saya. Kita pula berani kan. Tak ada. Saya memang jenis penakut sikit benda-benda macam ni kan. So saya bukan jenis yang macam benda-benda macam tu saya nak terjerit ke, tak. Ada orang dia macam terjerit terus kena kan. Tak, saya akan jadi stun, terdiam. Saya terus duduk dan baring menghadap dinding, dengan harapan jangan kau tegur. Jangan kau tegur, jangan kau muncul kat belakang aku. Duduk masa tu dah pukul 5. Pukul 5 tak jadi study. Saya biar je langsir tu terbuka. Lepas tu baring menghadap dinding. Pagi esok, selagi kawan saya tak kejut, selagi tu saya tak toleh muka. Faham? Itu yang satu pengalaman yang saya rasa macam nampak macam ni perasaan dia. So nampak kata macam apa, Tok Haji macam Pak Haji. Pak Haji dia berserban ke berkopiah ke macam mana tu? Dia macam fully Pak Haji berserban. Berserban ke? Tak sure berserban kopiah berkopiah ke. Tapi yang penting nampak muka dia tu memang flat lah, putih kan. Tapi pakaian dia bersih.
Dia bercahaya apa muka dia? Nak kata bercahaya tak adalah. Tak adalah bercahaya. Tapi dia memang angkat tangan dekat Aiman lah. Angkat tangan. Oh okay. Mungkin zaman tu zaman informasi. Dia angkat tangan. Dia angkat tangan, kita nampak bila dia angkat tangan tu, kita lagi dah, kita fokus kan, nak dengar, dah tengok muka dia, siapa ni, dah siap-siap nak pergi subuh ke. Dia angkat tangan, lepas tu lah flat muka. Tak tinjau balik Tak berani lah. Okey, faham. Okey, dua cerita. Yang pertama tadi kisah macam guard dia suruh light off tapi situ tak ada beranda. Betul. Kan, yang kedua penampakan Pak Haji. Okey, baik. Itu cerita kat sekolah. Sekolah. Ada cerita yang lain? Oh, ini pengalaman yang ekstrim juga tapi tak nampak, cuma kita dengar bunyi. Masa ni dah kerja lah. Dah kerja, benda ni jadi hujung tahun 2021 hari tu dekat Ipoh. So masa ni dekat hotel lah kan? Kita dah hujung tahun, bulan 12 masa tu, bulan 11, bulan 12. Memang saya jenis suka pergi bercuti seorang, kalau boleh seorang ataupun berdua dengan kawan lah. Okay, plan asalnya nak pergi dengan seorang kawan. So kita nak bercuti kat Ipoh lah. Sebab Ipoh kan macam banyak juga cafe hipster, tempat yang cantik kan, lepak kan. Kita plan nak pergi berdua, tapi last minute kawan tu tak boleh pergi. So kita ajak kawan lain. Tapi kawan tu dia tidur dekat hotel lain. Macam mana? Dah cerita. Pergi asal-asal kereta? Pergi sekali. Tapi kawan tu tidur hotel lain sebab apa ni, bilik tu macam tak kondusif untuk orang duduk. Nanti saya cerita kenapa. Okay. So saya pilih tempat ni sebab dia, orang kata macam hipster. One of the hotel yang ada dekat Ipoh. Saya kalau saya cakap ni seorang tahulah, tapi saya tak nak mention nama lah. Hotel ni kira famous juga dekat Ipoh. Dia very macam orang kata sekarang sesuai untuk orang buat OTD. Cantik lah, very modern, tapi still maintain dia punya klasik punya features lah. Okay, dia plan nak pergi dengan kawan tu. Lepas tu kawan tak jadi, so kita pergilah, bawa kawan replacement ni. Pergi hotel ni dia macam daripada kedai lama, lepas tu dia renovate jadi hotel. Tapi dia maintainkan features building lama tu. Maksudnya papan dia still lagi kayu, dinding dia kayu, bilik dia pun bersimen, tingkap kayu lama, macam tu lah. Bila kita pergi tu, vibe dia macam wow, macam very aesthetic kan. Rasa macam wow, akulah paling macam interesting lah, paling Gen Z lah kat situ. Nak ambil gambar OTD semua, cantik. And kat bawah tu ada restoran yang famous juga, orang datang. Rasanya macam best lah tempat ni. Tempat makan ada, tempat nak lepak ada, tempat nak shopping ada. So bila check in tu, masuk bilik, tengok bilik tu macam, sebab apa saya kata tak kondusif, sebab bilik dia kecil, and then dia lantai dia papan. So kau jalan, kau kau dengar tau. Kita pula badan sihat macam mana. So rasa tak selesa lah kalau berdua belaga bahu dalam bilik tu kan. And then lagi satu, toilet dia tak ada pintu. Toilet je just ada langsir je, tutup. So tak ada bidet. Agak tak selesa lah kalau nak duduk kan. Okay, tapi kita dah book, dah bayar dah pun. Cakap kat member, kau nak duduk ke tak? Kalau kau tak nak duduk, aku faham, kita pergi check hotel lain, kau boleh duduk hotel lain lah. So discuss dengan member, dia nak duduk hotel lain. Dia duduk hotel lain tapi still dekat, cuma tak nak duduk sekali lah. Masa tu saya duduk dekat situ sorang-sorang. Okay, ni hari pertama baru sampai petang. Masa tu kita orang sampai petang. Bila dah cakap kat member kata tak kondusif, dia pergi cari hotel lain. Saya hantar dia, settle dia, check in, saya balik hotel. Bila tengok petang tu okey lagi, tak ada masalah. Pergi dinner seorang lah. Kawan tu lantak dah. Lepas tu dinner, lepas tu masuk bilik masa tu dah pukul 11, 11.30, 10 macam tak. And then member call. Call perempuan tau. Dia call, dia video call lah saja je. Lepas tu borak dalam setengah jam borak.
Lepas tu dia kata, dengan siapa? Seorang ni. Kenapa? Serius lah seorang. Kenapa pula seorang? Tak ada dengar ada orang gelak tadi. Okay. Siapa gelak? Kata, siapa gelak? Tak gelak kan? Kata, saya lah gelak. Kata kan, tak, ada suara perempuan gelak dekat belakang tadi. Siapa? Kata, serius lah seorang. Dia tak percaya, ingatkan ada orang lain lah. Lepas tu tak, seorang ni. Lepas tu dia dah start pick up from that lah. Dia kata, you kat Ipoh kat mana ni? I dekat hotel ni. I kata, you kat Ipoh ni stay kat mana? I dekat hotel ni. Serius lah you duduk hotel ni? Kenapa I kata, I duduk hotel ni. You tak tahu ke apa jadi dekat hotel ni? Okay dah, okay tak apa. Apa ni, you letak telefon sekarang, you pergi tidur sekarang juga. You pergi tidur. Tak, kenapa? Tak, you tidur nanti I cerita. You tidur dulu. Dia bila dia end macam tu, kita lagi lah tanya-tanya kenapa kan. Yelah, lagi takut. Apa hal pula kau ni kan. Lepas tu tak apa, you tidur nanti I cerita. I WhatsApp. So dia kata dia nak WhatsApp tu, kita tutup call, macam tu habis lah. Bila dia letak call tu, dia bagi tahu lah, you tahu tak hotel ni viral hari tu? Dia WhatsApp lah. Dia WhatsApp. Okay. Kenapa? Dia bagi link. Si bodoh ni pun baca. Duduk seorang baca. Lepas tu bacalah. Kata sudah. And then baru I notice tau. Dia kata okay, apa yang dia gelak tu dengar suara perempuan gelak. Tapi dia gelak macam macam menyeringai tu, macam macam tu. Dia kata I dengar suara perempuan gelak menyeringai kat belakang you, tapi bukan mengilai, menyeringai macam macam tu je. Kata Okay. tu I tanya you dengan siapa. And then bila tahu you dekat situ, lagilah I tak susah nak percaya yang you duduk seorang. And then bila dia cakap dia dah bagi link tu, I buka link tu pula, baca, I macam baru notice something tau. Something daripada petang tadi, lepas maghrib benda ni jadi, which is I dengar orang berjalan dekat depan bilik I. Okay, so bilik dekat hotel ni tak banyak tau. Bilik dia limited je, ada less than 20 room. Okay. So my floor tu dia ada 2, 4, 6 10 bilik. Satu floor tu. And then my room, lepas naik tangga tu, terus hallway ni hujung sekali. Okay. Sebelah tu store. Okay. Sebelah my room tu store. Daripada petang tu, daripada lepas maghrib tu, I dengar orang duk berjalan depan bilik. Ketak. Dia bukan berlari, tapi tahu tak, macam orang pakai terompah tapi jalan cepat. Ketak kan. So macam buat bodoh je lah, ingat kan hotel kot kan, mestilah ada orang jalan kulu kiling. And then bila I notice benda tu, actually kat luar tu tengah berbunyi lagi. Masa tu pukul 12. Okay. Dia berjalan lagi. Cerita dia, I tak nampak pun ada orang daripada petang tadi I check in tu sampai ke malam. I tak nampak pun ada orang jalan kat luar tu. I tak nampak pun ada orang tidur kat bilik depan ke, sebelah bilik I ke. I tak nampak. Tapi yang kasut ni daripada petang tu sibuk betul dia. Macam dia paling perform bekerja. Sampai pukul 12. Sampai pukul 12. So kita dah jadi macam risau kan, macam mana kan. Bila kita baca pula link yang member kasih tu, dia state apa yang jadi. So jadi kita rasa macam kita start terpandang bahagian ni, ada ke tak kan. Jadi tak ni kan, tak selesa kan. Lepas tu yang kat luar tu makin lama makin rancak, ketak kan. Lepas tu tak boleh jadi. Pack barang, call member tidur. Alamak. Yelah, dah pukul 12. Dah pukul 12 okay. Member dah tidur lah. So aku kata tak boleh jadi ni, kena keluar ni. Lepas tu nak check out, Diorang bukan 24 hours room service ada registration terbuka, tak ada. Petang dah tutup lah. So kalau kau nak belah malam tu, belah lah kau kan. Esok tu baru kau pulang. So pack barang apa yang penting. Masa nak keluar tu, kita dengar dia makin rancak kat luar kan. Kata kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau aku keluar,
kalau aku buka pintu ni, kau jangan tunjuk. Kau pergi jauh-jauh. Kita buka tak ada dah. Tak ada, kosong. Hallway tu ada lampu. Sampai sana gelap. Hujung tu kan, tempat masuk dia kat tangga tu. Angkat barang, jalan selesai pergi kat tangga tu, turun. Naik kereta. Sambil tu call member. Call. Tak angkat. Dalam setengah jam lepas tu dia angkat lah. Kita dah dalam kereta. Dia kata, weh, aku nak tumpang tidur bilik kau. Kata, kau kenapa? Aku dah tidur ni, kata. Nak tumpang tidur lah. Ganggu cerita. Pergi hotel member. Tidur lah. Lepas tu cerita kat member lah. Lepas tu esok tu ni tak ada, dah habis itulah. Tidur. Esok tu baru check up lah. Tapi masa nak check up tu, yang pelik ni, satu pelik lah. Dia ada sediakan slipper bilik tau. Masa saya masuk dalam bilik tu, kita guna slipper tu. So masa nak keluar tu, slipper tu memang bersepah. Kita biar macam tu je. Tapi saya ingat masa saya datang balik hari esok ni tu, slipper tu ada dekat bawah tempat asal dia. Katil yang bersepah lah. Tapi slipper tu, and then kalau you guys tahu cerita yang cakap pasal hotel ni viral, dekat link tu dia ada cerita pasal slipper tu juga. Oh lama. Macam relate lah. So from that, dekat dalam cerita tu dia cakap benda tu tak suka barang dia diusik. So kita guna slipper dia kan, keluar, pakai dalam bilik, pakai pergi kedai bawah, so masuk balik. So slipper tu by right saya dah bersepah. Tak ada lah, dekat tempat asal dia. Esok tu kita nak check out, dah kemas barang, kita kata slipper ni elok lah, dekat bawah, rapat dekat bawah sinki air. Okay. Tapi kita bayar kot. Tapi sebab masa tu 2021 kan, dia baru nak recover from PKP kan. So orang masa tu baru start baru nak datang hotel, baru nak start bercuti balik. And then case yang link tadi tu pun, yang member kasih tu, memang benda tu jadi masa fresh lagi lepas PKP. So kita pula tak buat research, terus book je. So pengajaran dia baca dulu. So since then, pengajaran saya ambil dari situ adalah, kalau nak book hotel tu, make sure baca review dulu. And then kalau boleh nak tidur seorang tu, memang saya akan biasa tidur katil queen lah. Kalau ada single dua tu kan, katil sebelah tu kita sorong, penuhkan dengan bagang. Betul. Okay, baik. Seram juga macam ni. Kita ni dah bulan 12, memang nak berjalan kan. Betul. Nasib baik kita bukan tak nak pergi Ipoh, tapi dah dengar cerita macam ni. Takut juga. Ipoh best. Ipoh best. Mungkin lah, untuk kalau nak menginap mana-mana kan, kita kena baca doa dulu. Betul. Ada baca tak? Ada. Macam mana ni Tapi ada juga. Masa esok tu kan dah check out dekat hotel yang tu, ada tanya reception, ada ramai ke dalam hotel ni sebenarnya? Tanya. Actually tanya. Bukan masa check out. Tanya sebelum masuk. Ramai tak? Ramai, fully book. Tapi kita tak nampak tau budak-budak ni dengan parents ke, dengan budak-budak kat luar ke, berjalan kulu-kili ke, tak ada. Since petang tu. It's just lepas maghrib tu memang semua orang dah masuk bilik, ataupun diorang tak dekat bilik, kita pun tak tahu lah. Tapi yang dengar dia berjalan tu is tapi nasib baik tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa lah. Memang saya minta lah, kata, ni aku buka pintu ni, kau jangan tunjuk, aku nak keluar ni, kata. Kita minta elok-elok lah, tak ada marah kat dia kan. Tapi ni first time lah aku dengar pergi bercuti dengan kawan, hotel Yang lain. Yelah, kalau duduk nanti kau tak insecure bila nak berak. Itu lah tu cakap, ni kes tak percaya kawan. Tak, satu dah tak, kau insecure masa kau nak membuang kan. Dengan tak ada pintu. Lepas tu dengan tak ada bidatnya. So kau jadi macam aduh, kau tak payah ikut aku. Tak percaya kawan tu. Apa? Tengok, Ausal tak percaya kawan tu. tak selak. Tak boleh, nanti kau bersepah nanti kan. Nyai kawan. Kalau member nak belajar lah, kita kalau ikutkan tak nak pun stay. Tapi sebab kita dah bayar kan. Dah bayar pun kita duduk lah. Tapi tak tidur pun. Ada juga situasi yang mana kita dah bayar, dah duduk kejap, terpaksa keluar balik. Betul. Tapi bukan aku yang nampak, ni orang lain lah.
Adalah kes-kes yang macam tu. Jadi kadang-kadang bila kita menginap, yelah kan hotel, Betul. entah orang masuk bilik tu kosong berapa lama kita tak tahu. Lepas tu mungkin yang siapa masuk bersihnya macam mana kita Betul. tak tahu kan. Soal kebersihan kita kadang-kadang kena ambil kira juga aspek tu. Jadi pada yang dah merancang nak bercuti hujung tahun ni ataupun aku tak tahu video ni release bila, bulan 1 ke kan. Jadi mana-mana pergi tu sediakanlah. Nak bercuti lah, fikir lah. Fikir masa-masa. Tengok review, tu penting tau. Tengok review, betul. Ada orang cakap kalau macam ada certain apps ni kan, kalau tengok review tak boleh percaya sangat. Semua benda elok je. Kata baca kat Google, tips dia baca kat Google, tengok dia kata yang tu lebih jelas dan betul lah. Tepat orang kata lah. Just kita pun newbie juga nak melancong-melancong ni kan. Betul. Okay. So kena jugalah baca review-review. Sebab penting. Yalah, tapi review pun kadang tak boleh percaya, kadang dia bayar. Betul. Orang akan komen, dia suka kawan kau komen jap review. Benda boleh review. Jangan tak review TikTok kan. Kalau dia bayar aku pun aku cakap you je lah kan. Yang ni review rating lah, star Rating orang bagi star. dekat Google tu kan. Kalau kita tengok certain apps pun dia ada bagi kat situ lah, orang komen bersih ke tak bersih ke. Faham. Betul. Okay, baik. Kalau yang kat TikTok tu semua indah belaka lah. Betul. Betul. Tapi apapun, terima kasih untuk malam ni. 2 cerita yang dihidang, 2 cerita dah, 3 tapi 2 kategori. Hotel dan sekolah kan. Yang dicerita oleh Aiman bagi aku menarik. Yalah, berkenaan dengan hotel. Tapi yang paling aku menarik adalah kisah asrama. Sebab asrama ni memang sinonim dengan orang-orang masyarakat kita. Bila sebut asrama, cerita hantu kau ada. Mesti ada. Mesti ada kan. Yelah, siapa sangka tingkat 3, aku tak terbayang tingkat 3 kan. Betul. Diketuk dekat bandar kan. Selalu bila bermain dekat tingkap ni, 2 benda yang selalu aku akan dengar bila kawan-kawan aku cerita, makcik jual karipap. Karipap. Betul. Betul. Pergi mana-mana makcik karipap. Sampai sekarang aku tanya siapa nama dia ni. So tapi kali ni Pak Gad. Pak Gad bermain dekat tingkap. Jadi yelah, aku kata cerita sama ni, kalau boleh kan, korang yang komen kat bawah, kalau ada sama korang komen, aku nak sangat cerita sama tapi lain version pula. Cerita karipap yang lain ke, jual laksa ke, mi kari ke. Karipap klise. Yeah. Kayak Mizawa tak? Jual lain bomboloni. Kau 12 kau Bomboloni. Okay, macam aku minat dengan cerita yang last tadi pasal hotel. Dia pengajaran baru jugalah untuk kita. Bacalah review, tu nasihat yang terbaik. At least kita dapat satu view yang kita tak adalah negatif sangat nanti. Betul. Kan nanti kalau kau dah termasuk baru nak baca review, apa menyesal juga. Itu yang lagi tu. Betul. Okay, baik. Jadi rancanglah perjalanan anda sebaik mungkin. Lepas tu pastikan bila masuk tu memang kita bayar untuk dibersihkan, tapi kita pun jagalah kebersihan tempat tu. Okay, tempat orang kan. Biasalah. Jadi terima kasih kepada Aiman sudi datang jauh walaupun kita jemput. Sebenarnya kita yang kena berterima kasih. Kerana bukannya senang nak datang kan, tempatnya pun jauh. Jadi kita berterima kasih juga pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis, support kami sehingga hari ini. Teruskan support kami supaya kami ni dapat pergi lebih jauh. Mungkin untuk video ni ada tak sepatah 2 kata nak kongsi dengan viewer santai chill? Viewer tak adalah, as one of the biggest, tak adalah biggest, I support lah since awal tahun itu. Baru je awal tahun 2023 ni lah. Baru start dengar, baru start explore. Sebelum ni saya ada dengar juga daripada content creator yang lain jugalah. Sebab kita biasanya yang minat dengan cerita seram ni, diorang boleh control diri diorang untuk take it light. Sebenarnya benda ni sekadar hiburan. And ini adalah satu platform untuk orang share cerita diorang kan. So pengalaman ataupun skill, kemahiran ke, bila kita dengar ada orang kemahiran yang macam boleh merasa ke apa kan, kita rasa macam wow, something new yang kita belajar kita tak ada, dan kita boleh take benda tu sebagai pengajaran lah. Betul. Interesting lah. So advice saya, take it very light, don't take it serious. Nak dengar, this is a sharing platform untuk kita share pengalaman, pengetahuan, and then just enjoy je lah. Betul. Enjoy. Betul. Entertainment kan. Kita dalam entertainment, kita nak berhiburkan, dalam masa yang sama kita nak ada something pengajaran, benda yang baik lah. And kalau tak percaya cerita ni, tak apa lah, tu masing-masing punya pendapat. Betul. Tak perlu cakap ni kaki kencing kuat.
that's kita tak boleh nak buat apa lah. Betul. Kan, masing-masing. Daripada aku lah, benda kalau nak komen macam tu kan, elakkan. Tak, masalahnya dia yang tak faham. Kita bukan buat video berfakta. Benda kita melibatkan benda yang kita tak pasti apa benda. Dan Nama apa yang channel pun santai. Kau relax lah. tak, benda yang kita tak pernah nampak, kita tahu logik sejauh mana, dan memang tak ada sebang kajian sekalipun. So kalau korang kata dia orang kencing pun tu pulang benda korang, sebab memang benda ni takkan selogik akal kalau kau boleh terima. Yang penting kita ambil yang baik je. Betul. Kan. Contoh lah contoh. Tak, aku bagi contoh yang bukan-bukan. Tak apa lah. Itu bukan. Sebab kan ada nyirap mengaku kan. Betul. Tak apa lah. Yang penting aku cakap benda yang betul kan. Kalau tak suka aku sekali pun cakap Apa? ambil yang baik-baik. Kita terima feedback kan, untuk improvement. Betul lah. Kita cuba. Sebab korang support kan, kami ada sehingga ke hari inilah. Okay, baik. Jadi nak support lagi tak? Kalau nak, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, tambah sikit boleh? Boleh. Untuk tambah kalau anyone yang terasa ke cerita ni ada berkaitan dengan kehidupan diorang, saya minta maaf lah. And penceritaan saya tak memuaskan hati, saya minta maaf. Thank you Santai Chill jemput. Baik. So cerita ni tak ada kena-mengena yang masih hidup ataupun mati. Okay, cerita pengalaman sendiri. Okay, jadi terus support kami. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.